Jadi sekarang dah 11.17, kita dah lewat 3 minit ni. Kita perlu mula dulu. Boleh kita mula dulu Boleh. Okey, baik. Jadi yang belum masuk lagi dua orang saja lagi, iaitu Aisyah dan Ku Yeng Ying. Okey, baik. Hari ni sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ada yang tak sihat ke? Ada tak yang tak sihat? Demam ke apa ke? Tak ada Semua sihat Damiah sihat, Damiah? Si Ziang sihat, si Ziang? Sihat. Sihat. Okey, baik. Hari ni bersama Cikgu Rizwan kita nak belajar bahasa Melayu Jadi cikgu harap semua orang dah bersedia dengan buku teks dan juga buku karangan. Ada sediakan buku karangan? Semua dah sediakan buku karangan? Tahun 6? Dah. Dah, okey, bagus. Yang dah sediakan buku karangan, bagus. Yang belum sediakan buku karangan, sila ambil buku karangan. Sekejap lagi kita akan buat karangan. Jadi cikgu harap semua orang buat. Jangan tangguh-tangguh sebab nanti bila kamu tangguh, kerja tu tak siap, nak buat pula memang ambil masa lah. Okay, jadi kalau boleh siapkan masa kelas, dah selesai. Tak payah nak pening-pening lagi. Okey, baik. Hari ni kita nak tengok berkaitan dengan tajuk dia Pasar Malam yang Selamat. Okey, masih dalam tema yang sama, unit yang sama. Tajuk hari ni Pasar Malam yang Selamat. Hari ini kita nak belajar kemahiran menulis, iaitu menulis dan menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi kita nak tulis karangan hari ini. Apa karangan berformat tersebut? Kita nak tulis surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi mengikut format yang betul. Jadi ini objektif kita pada hari ini, iaitu menulis surat kiriman tidak rasmi mengikut format yang betul. Jadi kemahiran yang kita belajar hari ini ialah kemahiran menulis. Baik, kriteria kejayaan yang kamu perlu capai untuk hari ini, yang pertama, kamu boleh menyatakan ciri-ciri pasar malam yang selamat. Okey, nanti kita akan bersoal jawab. Okey, ciri-ciri pasar malam yang selamat. Kemudian, yang akhirnya kamu akan dapat menulis surat kiriman tidak rasmi. Baik, yang pertama kita lihat dulu, kita teliti dulu gambar ini. Wah, termiss satu tu. Okey, contoh kita tengok satu gambar ni. Gambar ni berkaitan dengan pasar malam. Okey, gambar ni berkaitan dengan pasar malam. Jadi, marilah kita senaraikan apa yang kita lihat. Contoh cikgu dah bagi dekat situ. Satu, tidak memakai pelitup muka dan pelindung muka. Contohlah. Okey, yang lain ada cadangan? Apa yang kamu nampak dengan pasar malam ni? Apa yang kena, apa yang tak kena dengan pasar malam ni? Orang cikgu, ini tak ada 1 meter punya itu. Tak ada penjarakan 1 meter. Okey, lagi? Apa tadi? Tadi Orang siapa? ramai. Oh, orang terlalu ramai. Okey, bagus. Lagi? Cikgu Rizwan, Ya, kena buka webcam ke? sepatutnya. Sepatutnya kena buka webcam. Hari tu cikgu guru besar GPK semua sudah pesan kan. Cikgu dah penat nak kena ulang banyak kali. Cikgu nampak saya tak? Nampak, cikgu nampak Lim Zeng Hang, cikgu nampak Pravin, cikgu nampak Bong Jing Wen, cikgu nampak Si Ziang. Bong Jing Wen pun ayah dia sudah pesan dekat cikgu. Ayah dia kata, cikgu suruh dia buka webcam. Cikgu kata dia malu, tak payah cikgu suruh je. Jadi Bong Jing Wen kena buka webcam, ayah dah suruh. Jangan malu-malu. Nak malu apa? Bukan tak pernah tengok pun. Kan? Semua kawan-kawan kamu Lim Wan Yi cikgu nampak. Si Ziang cikgu nampak kepala dia sikit je. Dia banyak tunjuk shilling. Cikgu bukan nak tengok shilling, cikgu nak tengok muka dia. Si Ziang, tundukkan sikit kamera tu. Tengok tu gantek bau. Nampak muka dia penuh. Lokoi on pun cikgu nampak. Cikgu, Aisyah suruh datang. Aisyah, selamat datang.
Selamat pagi. Pagi. Okey. Siapa yang boleh buka webcam. Sebaiknya buka webcam. Supaya kamu tak buat benda lain lah. Biasanya bila kamu tutup webcam, kamu mesti buat kerja lain. Sama lah macam cikgu pun. Kalau kata tutup webcam, mesti buat benda lain lah. Jadi lebih baik buka webcam. Baru kita nampak kita lebih fokus lah. Macam tadi tahun 4 cikgu ajar PJ, ada 2-3 orang yang tak buka webcam. Bila cikgu tanya, dia tak ada respon, senyap. Lepas tu mak, bila dah habis tu, cikgu akan tanya sebab kenapa tak buka webcam, kenapa tak bagi respon. Lepas tu mak dia pula respon. Mak dia cakap, mak dia dah suruh buka webcam tapi dia tak buka webcam. Jadi dekat sini nampaknya bukan mak dia yang tak bagi buka, tapi dia sengaja tak nak buka. Jadi cikgu harap kamu tak macam tu lah. Tolonglah, kamu dah tahun 6 kot. Dah besar, betul tak? Ke masih kecil? Tahun 6? Bukan. Hari ni baru cikgu nampak Wesley. Buka webcam Wesley. Cikgu nak tengok kamu. Tadi adik kamu cikgu panggil tak menyahut langsung. Senyap je adik kamu. Tak tahu ada ke tak masa PJ ni. Jackie tadi Jackie. Cikgu panggil dia senyap. Okey, baik kita sambung Kita tengok gambar ni. Semua orang boleh nampak gambar ni? Boleh. Boleh Okey, gambar ni gambar pasar malam. Cikgu rasa semua orang merindui pasar malam. Kalau cikgu rindu pasar malam juga. Walaupun pasar malam ni... Kita beli ayam gunting. Ya, apa? Kita beli ayam gunting. Nak beli ayam gunting kan. Apa saja yang best dekat pasar malam ni, semua orang cikgu rasa rindu pasar malam. Sebab pasar malam dah lama tak ada. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat pasar malam ni, apa yang kamu dapat ceritakan pada cikgu dan pada kawan-kawan yang lain yang kamu boleh share? Dekat situ dah ada satu, tidak memakai pelitup muka dan pelindung muka. Ini kita bayangkan situasi sekarang lah. Okey, Pravin ya. Banyak orang satu sayur RM2. Banyak orang satu sayur RM2. Oh, bising. Okey. Dia orang menjerit macam Yelah, menjerit, memanggil-manggil pelanggan untuk menjual barang, betul? banyak bau sedap. Okey, lagi? Apa lagi yang kamu boleh share dengan kawan-kawan kamu? Kalau kamu tengok gambar ni. Bila kita berjalan, kita ada hidup atau smell. Okey. Smell bau yang sedap. Bau yang sedap. Ada banyak bau yang sedap. Okey, lagi. Aisyah duduk ke baring Aisyah? Saya duduk. Oh, duduk. Cikgu nampak dahi kamu. Kamu macam si Ziang tunjuk dahi. Kalau kau on, dia tunjuk mulut. Muka tak nampak. Nampak mulut Kalau kau on. Kamu boleh nampak tak kawan-kawan kamu? Tak boleh Kalau kamu tengok pakai komputer, cikgu rasa boleh nampak banyak Tapi kalau pakai telefon tak banyak sangat boleh nampak. Saya nampak Shelly dengan Pravin. Nampak Shelly dengan Pravin je. Siapa yang pakai laptop atau komputer atau PC? Lim Zerhang. Lim Zerhang nampak ramai tak? Lim Zerhang. Lim Zerhang nampak ramai tak? Boleh nampak ramai. Nak nampak ramai macam mana, kamu kena setting dekat dia punya layout tau. Boleh adjust itu. Boleh adjust nak nampak berapa orang, berapa ramai. Okay. Tapi kalau pakai telefon susah telefon kecil Okey, jadi kawan kamu dah cerita tadi pasal malam ni ada bau yang sedap lah, bising lah, orang ramai. Ada tadi cakap tak ada penjarakan. Okey, tak pakai pelitup muka. Okey, kita tengok sesak dengan orang ramai, betul. Pasal malam ni sesak dengan orang ramai. Kenapa rasa-rasa kenapa orang suka pergi pasal malam sampai ramai-ramai macam ni? Rasa-rasa siapa boleh jawab? Cikgu dah nampak Wan Yifong. Harga sangat murah. Harga murah. Okey, harga yang murah. Okey, nak beli apa-apa tu harga dia murah lah. Berbanding dengan pasar raya besar, shopping mall dan sebagainya. Okey, pasar malam ni orang suka pergi sebab dia boleh tawar-menawar. Tahu apa maksud tawar-menawar? Boleh minta kurang harga dia tu. Contoh lah kan, kalau beli barang kan. Beli baju ke, beli beg ke kan. Biasalah tu.
Okey, lagi. Tiada laluan keluar masuk. Kalau kamu tengok dekat dalam gambar ni, sekarang kan musim-musim COVID ni sepatutnya dia buat dua laluan lah. Satu laluan untuk masuk, satu laluan untuk keluar. Itu yang sepatutnya lah untuk pasar malam yang lebih selamat. Tapi dalam gambar ni tak ada lah. Betul. Mungkin gambar ni gambar lama. Okey, yang masih belum ada COVID masa ni. Ada tadi cakap tak ada jarak. Ya betul, dalam gambar ni memang tak ada jarak. Sangat kemudahan lah. Tak Siap. payah bagi duit, tak payah macam shopping mall. Ya betul. Okey. Itu penyebab kenapa orang suka pergi pasar malam lah. Pasar malam ni dia tak ada banyak peraturan lah biasanya. Okey, dia tak ada banyak peraturan. Dia lebih selesa, lebih santai, lebih bebas. Macam tu lah. Tapi kalau musim-musim sekarang, musim COVID memang susah lah. Hari tu masa dia buka pasar malam pun ada banyak peraturan. Kanak-kanak tak boleh ikut. Tapi kalau dalam gambar ni ada kanak-kanak. Betul? Okay, akan datang kita tak tahu apa jadi. Sebab sekarang kes, tahu kan kes sekarang dah berapa? Cikgu, saya keluar masuk sekali 9,000 tadi ya. lebih. Ya, 9,000 lebih kes. Dah berapa Cikgu, hari dah saya keluar 9,000? masuk sekali lagi ya. Kenapa Pravin? Saya punya komputer ada dia macam flicker ah. Flick. Oh, mungkin sebab kamu pakai background tu Pravin. Dia kalau tak nak bagi lag, jangan pakai background. Sebab tu cikgu pun tak pakai background tu. Kalau cikgu pakai background nanti dia akan jadi macam lag sikit lah. Cuba kamu buang background. Pakai background biasa je. Biar je nampak belakang. Tak nak tunjuk background. Kenapa tak nak tunjuk background? Tunjuk je lah. Okay. Kalau pakai yang background tu, dia akan efek dekat internet connection lah. Melainkan internet connection kamu stable dan juga kamu punya device tu device yang performance lah. Macam gaming kan. Dia punya performance dia lain sikit lah. Jadi dia tak ada lag lah. Macam cikgu, PC cikgu ni pun kategori performance juga. Tapi bila masuk aja background tu, cikgu dapat rasa dia macam lag sikit. Jadi elakkan lah. Kalau boleh jangan pakai dia punya background tu. You tak boleh buat. Okay. Okay, Pravin dah masuk balik. Okay, jadi kalau kamu tengok pasar malam ni, ini yang kamu boleh nampak. Dan kita tengoklah macam mana nak pastikan pasar malam tu selamat. Sebab kita kena ikut SOP, Standard Operation Procedure. Itu maksud SOP. Pernah dengar perkataan SOP? Ada? SOP tu dia singkatan ataupun short form daripada bahasa Inggeris akronim. Standard Operation Procedure. Okay. Kita kena ikut dia punya standard operasi dia lah. Okay. Antara standard operasi untuk pasar malam sepatutnya, supaya pasar malam tu menjadi pasar malam yang selamat, peniaga mestilah memakai pakaian bersih dengan penutup kepala, sarung tangan dan apron pakai buang. Kalau nak masak, kalau boleh pakailah pakaian yang sesuai untuk masak. Kena tutup kepala. Kenapa kena tutup kepala? Siapa boleh jawab? Kenapa bila nak masak ataupun jual makanan mesti tutup kepala? Supaya kita punya Supaya rambut ada tak sikit jatuh. di Rambut tak supaya kita jatuh. boleh jatuh kepada nasi tu. Yes, betul. Supaya rambut tak gugur, tak jatuh masuk ke dalam makanan. Kan nanti kamu beli makanan balik nak makan, tengok-tengok ada rambut pula kat makanan. Siapa pernah jumpa macam tu? Saya. Kan? Kalau rambut kita sendiri mungkin kita tak rasa sangat lah, betul tak? Peluh-peluh lah. Kalau rambut kamu sendiri, kamu tengah makan tiba-tiba rambut kamu jatuh sendiri, kamu okey lagi lah. Cikgu rasa kamu okey kot. Okey tak? Ke tak okey? Saya okey je. Tapi kalau rambut orang lain yang kita tak tahu rambut siapa, kita mesti akan rasa macam wah. Betul? Kita cakap kat ibu-ibu tengok geli sangat leh. Betul tak? Kan? Itu sebab tu kena pakai penutup kepala. Penutup kepala ni ada macam-macam jenis lah. Topi dan sebagainya lah. Okay? Sarung tangan. Sarung tangan ni pun sangat penting bila berkaitan dengan masakan ataupun makanan, kita mesti kena pakai sarung tangan. Sebab tangan kita ni kadang duk saja pergi garu muka lah, korek hidung lah kan.
Betul, korek telinga. Lepas tu pergi pegang makanan. Itu belum lagi yang isap rokok. Tahu isap rokok? Isap rokok. Tangan dia pegang benda-benda yang kotor. Lepas tu dia pergi pegang makanan. Itu tak baik lah. Sebab apa? Perbuatan macam tu boleh mencemarkan makanan tu. Mengotorkan makanan tu. Dan pakai apron, pakai buang. Kenapa sekarang kena pakai apron, pakai buang? Sebab zaman sekarang zaman COVID. Jadi apron pakai buang tu yang terbaik lah. Dia macam plastik lah. Okay, dah habis masak semua. Dah tak nak pakai, buang. Memang kena macam tu lah. Okay, lepas tu dekat kau. Ya, Pravin nak cakap apa? Angkat tangan. Bila kita bagi itu gunting rambut, kita akan guna itu plastik punya apron lah. Ya, betul. Siapa yang pernah gunting rambut masa PKP ni dia akan dapat tengok barber tu ataupun tukang gunting rambut tu dia pakai apron, pakai buang. Okay. Macam cikgu dah lama dah tak pernah pergi kedai dah lama tak pergi kedai gunting rambut sebab rambut cikgu potong sendiri je, botak. Senang. Okay, jadi kalau nak pergi kedai ni dia macam-macam sikit lah. Kita risau tak sebab Simpan panjang. ya apa Aisyah? Ayah saya simpan panjang. Macam ayah kamu rambut masih lebat. Lebat kan. Tahu apa maksud lebat? Lebat ni maksudnya rambut dia banyak lagi lah. Macam cikgu rambut dah tak banyak. Sebab tu cikgu potong terus botak. Senang. Okay, jadi kalau pergi kedai gunting rambut pun sekarang bahaya juga. Bahaya sebab apa? Sebab macam-macam orang yang pergi gunting rambut. Kita tak tahu dengan situasi sekarang COVID. Tapi sekarang masa tengah PKP ni memang kedai gunting rambut pun tak dibuka. Betul tak? Betul. Ada kedai gunting rambut buka tak sekarang? Cikgu rasa tak buka. Ada. Ada Ada? satu hari. Kita tak pergi kedai dia lah. Dia datang rumah kita. Oh, dia datang rumah. Okey, datang rumah tak apa lah. Tapi itu pun bahaya juga sebenarnya. Kalau jadi apa-apa, elakkanlah kalau boleh. Masa-masa ni PKP ni beli je lah mesin rambut. Potong je sendiri. Saya beli pencukur rambut untuk potong rambut Okey, adik saya. potong je sendiri. Kalau tak, simpan je lah. Nanti nak pergi sekolah baru potong. Boleh. Okey? Kita kena pastikan diri kita selamat dulu. Itu yang paling penting. Okey, pasang hendaklah di kawasan terbuka. Apa maksud kawasan terbuka? Siapa faham? Open air. Boleh faham apa maksud open air? Macam di gedung di satu street. Kawasan terbuka ni maksudnya bukan kawasan tertutup lah. Bukan dalam dewan. Faham tak? Oh. Open air. Open air. Kawasan terbuka. Kawasan yang tak ada bumbung. Kawasan yang tak ada yang tertutup lah. Kalau tertutup ni dia udara tak dapat bergerak bebas. Jadi kalau duduk dalam kawasan yang tertutup macam dewan seterusnya contohnya nanti bahayalah sekarang musim Covid kan. Kalau boleh kawasan yang terbuka dan kawasan yang berpagar. Kawasan yang berpagar ni supaya tak ada orang yang keluar masuk sesuka hati lah. Jadi boleh kawal sikit lah pergerakan tu. Seterusnya mempunyai ruang tempat letak kereta bagi memudahkan pengunjung. Macam dekat pasar malam Gedok kita ni, yang dekat Taman Kasturi tu. Kenapa dipindahkan ke Taman Kasturi berbanding dengan sebelum ni yang dekat Taha tu? Ingat tak? Tak faham, tak faham. Kali cikgu. Tak. Apa beza pasar malam sekarang yang ada dekat Gedok, dekat Taman Kasturi tu? Tahu Taman Kasturi? Taman Kasturi tahu? Tahu. Dulu dekat depan Taha tu. Dulu dekat Taha kan, dekat depan Taha, betul tak? Ini sampai sekarang pelik. Kenapa pindah? Sekarang dia pindahkan dekat Taman Kasturi. Kenapa? Siapa tahu? Taman Kasturi punya kedai sangat banyak orang buka kedai. Kedai banyak tak buka? Sebab dia tempat terbuka. Ya, antara sebab utama kenapa dibuka dekat Taman Kasturi yang ni sebab tempat letak kereta. Macam dulu dekat, kalau kamu perasan dekat depan Taha tu orang parking kereta kat mana? Orang parking kereta dekat jalan tu. Dekat mana? Dekat depan Dekat jalan tepi situ nanti ada berlanggar-langgar. Dekat tepi jalan. Masa dekat depan Taha dulu, ramai orang parking kereta dekat tepi jalan. Tepi jalan besar. Dan juga orang parking dekat mana? Dekat stesen minyak. Betul tak? Petronas tu. Dekat Petronas. Jadi
tempat tani pun sama. yes, tempat-tempat macam tu tak sesuai untuk letak kenderaan. Macam yang paling bahaya sekali dekat tepi jalan lah. Takut Tapi nanti dekat Taman Kasturi rumput banyak. ya, letak Taman Kasturi tu dia ada kawasan yang lapang jugalah boleh parking kereta. Cumanya orang mau dengan tak mau parking je lah. Itu je lah. Okey, tapi sekarang kita tak tahu bila lagi pasar malam akan dibuka. Okey, yang seterusnya laluan masuk dan laluan keluar yang berbeza. Yang ni yang tadi kita dah bincang. Kena ada laluan masuk dan laluan keluar mesti berbeza, tak boleh share satu laluan supaya dapat elakkan penjarakan tu. Setiap pengunjung dimestikan membuat saringan suhu badan menggunakan hand sanitizer ataupun pen sanitasi tangan. Bahasa Melayu pen sanitasi tangan. Hand sanitizer tu. Dan sangat digalakkan menggunakan pelitup muka. Ni memang kena pakai. Sekarang dah wajib. Okey, sekarang ni dah jadi satu kewajipan. Lapis. Sebelum ni digalakkan. Siapa yang bergejala saja pakai pelitup muka. Sekarang semua kena pakai. Kalau tak pakai, kena denda. Ya, Aisyah apa? Sekarang kena pakai 2 mask. Ya, sekurang-kurangnya kena pakailah. 2 mask tu dicadangkan. Tapi paling penting kena pakai. Siapa yang keluar dari rumah dan tak pakai, dia akan disaman. Okey, dikenakan compound ataupun didenda dengan bayaran. Okey, dan bukan sebab penting Expensive sangat lah bayaran dia. Ya, expensive. Sebab dia nak bagi orang sedar pentingnya pakai pelitup muka tu. Itu tujuan dia. Tujuan dia nak mendidik. Tapi masyarakat kita ni susah nak dididik. Tahu apa maksud susah nak dididik? Macam mana kamu tengok Macam mana kamu tengok cikgu susah nak mengajar kamu, nak bagi kamu faham? Macam tu lah kerajaan nak ajar orang-orang dewasa macam ibu ayah kamu untuk faham juga. Jadi bukan kanak-kanak aja yang susah nak faham, orang dewasa pun susah juga nak faham sebenarnya. Okey. Macam dekat Kampung Tengah ni, cikgu tengok yang pergi ke kedai ke kedai Speedmart. Tahu Speedmart? Dekat Taman Kasturi tu. 99. 99 Speedmart tahu tak? Dekat Taman Kasturi ada 99 Speedmart dengan satu lagi kedai ada orang panggil kedai acai. Kan? Guan Huat. Kan? Pasar Raya Guan Huat, betul? Cikgu. Ya. Di jalan yang pergi ke Batam Melaka tu ada 99 kan? Ada orang yang ada COVID selalu bagi dalam 99 Speedmart Ya, ramai yang dia tak ikut SOP. Dia tak sihat pun dia pergi juga, dia keluar juga. Yang macam dekat Taman Kasturi ni cikgu tengok ada yang dia masuk dalam 99 Speedmart tu, dia tak pakai mask. Pekerja dekat situ dah larang dia jangan masuk, kena pakai mask. Dia kata dia nak beli rokok, dia nak beli air dan sebagainya, dia nak masuk juga. Susah lah. Sebab apa nak didik orang ni susah. Okey, sebab tu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Panggil polis takkan dia pergi. Panggil polis pun bukan polis boleh datang waktu itu. Faham tak apa maksud? Dia datang sekejap je, dia beli rokok lepas tu dia keluar. Tapi masalah dia nak suruh dia pakai mask, dia tak nak. Dia tak nak pakai. Itu yang jadi satu masalah. Sebab apa? Sebab manusia ni bukan senang untuk dididik sebenarnya. Susah. Susah. Macam mana cikgu ajar kamu rasa susah, sebenarnya orang tua lagi susah. Sebab apa? Yang tua tu kalau dia dah tak mau dengar cakap, memang susah nak dengar cakap. Okey. Yang ni pun sama ni. Pengunjung dimestikan memuat turun dan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera dan atau tulis buku pendaftaran bagi tujuan kontak tracing. Penting tulis ataupun tulis nama dekat dalam buku log setiap kedai tu ataupun scan MySejahtera tu supaya apa? Supaya kalau apa-apa terjadi dekat orang tu, contohlah dia disahkan positif COVID-19 contoh, kita boleh trace, kita boleh kenal pasti di mana lokasi terakhir yang dia pergi. Faham tak? Contoh, dia hari ni buat swab test, esok contoh dapat keputusan tengok-tengok dia positif. Lepas tu polis ataupun di pejabat kesihatan di hospital ataupun klinik boleh check balik di mana kali terakhir dia pergi.
Contoh dia pergi mana? Dia pergi DIY. Mr. DIY. Jadi Mr. DIY akan dimaklumkan bahawa ada pengunjung ataupun pelanggan yang positif telah pergi ke kedai mereka pada sekian-sekian tarikh. Jadi mereka kena buat sanitasi kedai tu. Kena kena cuci kedai tu lah. Supaya tak ada kesan-kesan virus tu ada tinggal dekat kedai. Nanti orang lain pula terjangkit. Itu yang dipanggil sebagai... Cikgu, Ya. sekarang malam-malam di taman saya lah. Ada satu kereta ambil itu sanitasi punya barang Ya. Itu yang sepatutnya. Sebab sekarang kalau kamu perasan di Gemencih kes dia sangat tinggi. Setiap hari ada je kes. Itu red punya apa? Ya, apa? Itu Gemencih sudah Red zone. red. Ya, memang. Kita sudah jadi zon merah. Negeri Sembilan, dalam Negeri Sembilan, Gemencih dah jadi zon merah. Sebab apa? Sebab kes dekat Gemencih terlalu banyak. Cikgu tak tahu datang daripada mana. Cikgu pun memang takut nak keluar. Keluar beli barang, lepas tu balik. Okey, baik. Jadi kamu dah faham pasal malam yang selamat macam mana? Faham tak? Faham. Ini cikgu. situasi sekarang lah. Ini situasi sekarang. Situasi tengah COVID ni. Cikgu harap COVID ni cepatlah pergi hilang daripada muka bumi kita ni. Supaya kita dapat hidup macam biasa balik. Okay, supaya kita hidup macam biasa balik. Boleh pergi sekolah macam biasa balik. Boleh belajar macam biasa balik. Ni asyik tengok komputer je letih letih. Orang sekarang tengok sangat ni mata pun dah. Okey, baik. Seterusnya, jom kita tengok teks dan peta pokok serta mengenal konsep surat kiriman tidak rasmi. Cikgu harap semua orang yang ada buku teks boleh tengok buku teks muka surat 54. Hari ini kita nak belajar menulis karangan surat kiriman tidak rasmi. Ingat, karangan surat kiriman tidak rasmi ni, surat dia kita selalunya beri kepada sahabat. Sahabat tu kawan kawan ataupun ibu bapa kita. Dia bukan bertujuan untuk rasmi Dia macam nak tanya khabar lah. Macam tu lah. Boleh faham tak? Kalau surat rasmi dia lain sikit. Surat rasmi untuk kita bagi kepada orang-orang tertentu. Contoh macam kepada cikgu ke. Contoh kamu tak dapat hadir ke sekolah. Kamu kena tulis surat rasmi. Ataupun kamu nak memohon sesuatu. Contoh nak mohon telefon ke kan. Kamu tak mampu nak beli telefon. Kamu nak mohon telefon. Daripada syarikat-syarikat tertentu sebagai sumbangan dan sebagainya. Yang tu kena buat surat rasmi. Boleh faham? Tapi hari ni surat tidak rasmi. Surat ni kita nak bagi dekat kawan kita. Nak tanya khabar dia. Ataupun nak cerita sesuatu kepada dia. Boleh faham? Okey, kalau kamu tengok dekat sini, siapa yang tulis surat ni? Siapa yang tulis surat ni? Penulis dia siapa? Ya, Islah. Islah lah penulis surat ni. Nak tahu macam mana penulis surat ni? Yang pertama kamu kena ingat, surat kiriman tidak rasmi. Alamat ni ialah alamat penulis. Boleh faham alamat penulis? Boleh faham tak? Boleh. Alamat penulis. Yang ni. Ni alamat penulis. Nama penulis. Alamat penulis. Lepas tu dekat bawah ni nampak ni. Sahabatmu Islah. Okey. Islah ni menunjukkan penulis tu lah. Orang yang tulis surat tu. Dia tanda tangan lah. Boleh faham tak? Okey, dekat sini ada satu peta pokok. Tajuk dia pasal malam yang selamat. Ada 3 isi penting. Susunan gerai, laluan keluar masuk, kaunter khidmat awam. Tersusun mengikut kategori, kemas, memudahkan pembeli, mesra pengguna. Laluan keluar masuk pula, tidak sesak, mesra pengunjung, jalan sehala, jalan lebar. Kaunter khidmat awam, tempat aduan, lapor kesalahan. Baik, dekat dalam peta pokok ni ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada tak? Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Tak ada. Tak ada Semua faham Tak faham cakap tak faham. Jangan cakap faham. Nanti menyusahkan kamu. Tak ada
Okey, dalam surat ni pula ada tak perkataan yang kamu tak faham? Sahabatku, menemui sahabatku. Atoy. Atoy ni nama orang. Jangan tanya cikgu-cikgu Atoy tu apa. Saya tak faham Atoy. Atoy tu nama orang yang berada di Sarawak. Okey, kawan dia ni berada di Sarawak. Saudara. Apa maksud saudara? Saudara ni untuk apa? Cousin. Cousin. Bukan. Saudara ni untuk merujuk kepada orang lelaki ya. Kalau kawan kamu lelaki, kita panggil saudara. Macam macam itu uncle. Ya, bukan uncle. Saudara ni merujuk kepada kawan kita lah. Kita nak panggil kawan kita panggil saudara lah kalau kawan kita lelaki. Kalau kawan kita perempuan, kita panggil saudari. Ya, Lim Wan Ji, nak tanya apa? Lim Wan Ji angkat tangan. Nak tanya apa Lim Wan Ji? Ke tertekan? Lim Wan Ji, nak tanya apa? Tak ada. Okey, setakat ni faham? Tak ada. Okey, setakat ni faham tak? Saudara. Faham apa maksud saudara? Faham. Saudara ni kita rujuk kepada kawan kita. Kalau kawan kita lelaki, saudara. Kalau kawan perempuan? Jadi saudara Saudari. Perempuan, saudari. Lelaki, saudara. Boleh faham? Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Okey, baik. Jadi kalau kawan kamu lelaki, panggil dia saudara. Kalau kawan kamu perempuan, panggil dia saudari. Boleh? Apa khabar? Faham apa maksud apa khabar? Faham Diharapkan saudara dan keluarga sihat selalu. Faham ni? Saya dan keluarga di sini sentiasa dilindungi Tuhan. Faham? Faham. Kenapa Tuhan tu T huruf besar? Kerana Tuhan tu macam karakter yang important Kan, Tuhan tu kata Kata nama khas. kata nama khas. Kamu kena tulis huruf besar, tak boleh tulis huruf kecil. T tu. Okey, saudara. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke pasar malam yang apa? Rasa-rasa dia perlu tulis pasar malam yang apa? Yang bising Yang bising? Cuba tengok dekat dalam peta pokok. Pasar malam yang apa? Selamat. Pasar malam yang selamat. Lepas tu sekian, terima kasih. Itu aja ke surat dia? Bukan. Ada banyak lagi. Macam mana kita nak tulis tu? Manalah yang ni untuk masukkan ke dalam surat ni? Kita kena ambil 3 isi ni untuk gabungkan atau untuk siapkan karangan surat kiriman tidak rasmi ni. Karangan surat kiriman tidak rasmi ni belum lengkap. Boleh faham tak? Belum lengkap. Okey, kalau faham sekarang kita tengok. Kita tengok format surat kiriman tidak rasmi supaya kamu lebih jelas dan faham Okey, yang pertama Islah bin Zakaria. Itu siapa? Itu ialah alamat ataupun nama pengirim. Alamat pula. Nama pengirim. Pengirim tu maksudnya orang yang hantar surat tu lah. Itu maksud pengirim. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua 14 Kampung Tembak B 09100 Baling, Kedah. Ini apa? Ini alamat pengirim. Boleh faham? Boleh. Okey, yang ketiga. Tu tarikh. Tarikh tulis surat tu bila. Okey, macam yang ni dia tak lengkap tarikh dia. Jadi kamu tulis tarikh hari ni lah, senang. Okey, seterusnya menemui sahabatku. Yang ni bila dalam surat kiriman tidak rasmi mesti ada lah. Mesti ada. Ini kata kunci yang wajib ada dalam surat kiriman tidak rasmi. Okey, menemui apa-apa lah. Okey, kalau menemui ibuku ke, tulis menemui ibuku. Tapi yang ni surat ni nak hantar dekat kawan. Kita guna sahabat lah.
Okey, seterusnya saudara. Ni kata panggilan. Okey, kata panggilan. Selepas dah tulis tu, kita selang satu baris. Kita tulis saudara. Saudara ni rapat tepi bukan jarak. Rapat tepi. Masih rapat tepi. Boleh faham? Dia masih dianggap dalam perenggan yang pertama lah. Masih dalam perenggan yang pertama. Lepas tu kita tanya khabar dia. Apa khabar? Kan? Tu tanya khabar. Kemudian selepas dah tanya khabar semua, barulah kita mula bagi tahu tujuan kita tulis surat tu. Apa tujuan dia? Untuk apa tulis surat tu? Kan? Lepas tu dekat sini isi. Isi ni kita masukkan apa isi-isi yang kita nak tulis dalam surat tu. Macam tadi dia dah bagi 3 isi, betul tak? Jadi 3 isi tu bermaksud 3 perenggan. 1 perenggan, 1 isi. Boleh faham? Boleh faham tak? 1 perenggan, 1 isi. Okey, dan yang terakhir. Sekian, terima kasih. Dah habis tulis surat, jangan lupa cakap terima kasih pula. Mesti cakap. Okey, sekian, terima kasih. Lepas tu, yang terakhir sekali, tanda tangan. Okey? Tanda tangan. Semua sebelah kanan. Kalau surat kiriman tidak rasmi, semua di sebelah kanan. Boleh faham tak? Kalau surat rasmi, semua di sebelah kiri. Alamat semua sebelah kiri, tanda tangan sebelah kiri. Itu surat rasmi. Surat tidak rasmi, semua sebelah kanan. Boleh faham? Setakat ni faham tak? Faham. Okey, kalau faham kita nak tengok macam mana kita nak bincang ni. Okey, tadi kita dah cakap yang pertama tadi apa, Pravin? Ingat lagi tak? Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke pasar malam yang selamat. Yang selamat. Okey, lepas tu selang satu baris. Selang satu baris, tulis perenggan yang seterusnya. Ceritalah pasal susunan gerai. Cikgu. Ya. Cikgu, yang itu saudara, sudah tulis saudara kena kong satu atau tulis saja? Saudara ni antara ni dengan ni tak payah kong. Faham tak? Faham. Dia cuma kena kong bila masuk perenggan lain. Itu saja. Ini Baik, tak cikgu. payah kong. Ikut aja macam mana yang ditunjukkan ni. Okey, nanti kamu tulis dalam buku karangan, kamu ikut saja. Saya serang mula tulis. Boleh mula tulis. Tak ada masalah. Ingat, jangan lupa tulis hari dan tarikh. Hari ni hari? Hari hari Isnin. Isnin. Berapa tarikh dia? Apa tarikh dia? 12 Julai 2021. Okey, bagus. 12 Julai 2021. Karangan dia bertajuk Pasar Malam yang Selamat. Pasar Malam yang Selamat. Jenis karangan? Surat kiriman rasmi Rasmi? Surat kiriman tidak rasmi. Tidak rasmi. Okey, tidak rasmi. Jangan lupa perkataan tidak tu. Surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita tengok. Tak dengar pula bunyi Chinese. Apa? Saya baru perasan tak dengar pula bunyi Chinese. Tak dengar pula bunyi Shanice? Shanice Dia tak cakap. tak ramai. Shanice tak cakap. Yang cakap Pravin seorang je. Yang lain dah tutup webcam. Yang lain dah tutup webcam. Cikgu tak tahu yang lain buat apa. Cikgu harap yang lain masih bersama dengan cikgu. Okey. Cikgu nampak saya. Cikgu nampak. Cikgu nampak Pravin. Cikgu nampak Bong Jingwen. Cikgu nampak Si Ziyang. Cikgu nampak Shanice. Cikgu nampak Gantek Bao. Dan cikgu nampak Aisyah. Lim Wan Yi pun cikgu nampak. Tapi yang lain dia dah off webcam. Cikgu tak tahu dia ada lagi ke tak. Cikgu harap dia masih bersama dengan cikgu. Supaya dia dapat tahu apa yang dia kena buat hari ni. Okey, baik. Kita tengok susunan gerai. Nak cerita macam mana? Kita cerita dulu pasal malam kan. Pasal malam yang selamat. Apa? Cikgu bagi satu contoh lah. Satu contoh. Okey, pasal malam yang selamat mestilah mempunyai susunan gerai yang tersusun dan kemas. Contoh Pasal malam mestilah disusun mengikut kategori. Apa maksud mengikut kategori kat sini? Siapa boleh cerita? Cikgu saya faham.
Macam ayam di sini, ice blender di sini. Kategori ni maksudnya kalau makanan sebelah sini. Jual pakaian sebelah sini. Jual barang-barang basah contoh macam ikan, ayam yang basah-basah tu di sebelah sana. Dia tak boleh duduk sekali. Kalau Jual buah. jual buah di tempat lain. Dia kena duduk asing-asing ikut dia punya kategori . Jangan campur-campur, jangan mula-mula orang jual ikan, lepas tu orang jual makanan, lepas tu orang jual baju, lepas tu sambung pula lagi orang jual baju balik, orang jual ikan. Nanti kalau buat macam tu, habis orang yang jual baju dia bau ikan, contoh. Kan? Betul. Orang yang jual makanan nanti habis semua bau-bau ikan. Jadi ikan ni biasanya letak ujung-ujung, biasanya lah kalau kamu perasan. Perasan tak kalau kamu pergi pasar, orang jual ikan duduk ujung-ujung. Taman Kasturi kan. Saya ada perasan dia punya ikan di last sekali. Ya, ikan di hujung sekali supaya dia tak ganggu orang yang jual lain-lain lah. Bukan nak kata ikan tu sangat busuk, biasalah ikan memanglah busuk belum masak apa semua kan, ayam dan sebagainya. Tapi kalau dia bercampur dengan orang yang jual pakaian, orang yang jual makanan, nanti jadi tak selesa lah. Betul tak? Betul. Jadi sebab tu dia asingkan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan mengikut kategori tu. Cikgu. Ya. Kenapa pasar malam di Gemencik tak ada lagi Sebab COVID lah. Sebab sekarang kita dalam tempoh PKP. Okey, kita tak boleh ada pasar malam dan sebagainya lah. Sebab bila ada pasar malam nanti ada orang berkumpul. Boleh? Tak pakai mask. Tak pakai mask, berkumpul dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan kes makin meningkat. Okey, susunan gerai yang mengikut kategori memudahkan pembeli. Okey, mudahkan pembeli lah. Kalau pembeli nak beli makanan, dia pergi dekat tempat makanan. Dia nak beli baju, pakaian, pergi dekat tempat pakaian. Nak beli ikan, pergi dekat tempat ikan je. Tak payah nak pening nak cari kan. Susunan gerai ini menjadikan pasar malam tersebut mesra pengguna. Mesra pengguna ni maksudnya memudahkan pengguna. Itu maksud mesra pengguna. Okey, boleh faham? Faham apa maksud mesra pengguna? Faham. Okey. Baik, kita tengok isi yang kedua. Laluan keluar masuk. Macam mana nak buat tu? Selain itu, kena tulis saudara ke? Tak perlu lagi ulang saudara tu. Selain itu, pasar malam yang selamat juga mestilah selain itu pasar malam yang selamat mesti ada lah. Mestilah ada ataupun mestilah mempunyai laluan keluar dan masuk. Mestilah mempunyai laluan keluar dan laluan masuk ataupun laluan keluar dan masuk contoh. Sebab apa kena ada laluan keluar dan masuk tu? Supaya tak ada orang dia pergi sini Langgar. ada kereta datang. Cuba tengok isi yang dia tulis tu. Dia kata laluan keluar masuk bawah tu tidak sesak. Mesra pengunjung, jalan sehala, jalan lebar. Kenapa kena ada laluan keluar masuk tu? Supaya apa? Lebar tu apa Lebar. Supaya itu 小头叫吗？ Supaya apa? Tidak sesak. Apa yang dimaksudkan dengan tidak sesak? Apa maksud tidak sesak? Apa maksud sesak? Sesak tu banyak orang. Jadi kalau ada dua laluan keluar dan masuk, sesak tak jadi dia? Tak ada. Jadi tak sesak lah sebab dah orang yang nak lalu ke sana satu lorong lah. Yang nak balik satu lorong, jadi dia tak ganggu. Kalau tak ada lorong laluan keluar masuk tu, berlanggar. Nanti mesti akan berlanggar. Yang nak masuk, yang nak keluar, dia mesti akan berlanggar. Okey, mesra pengunjung. Mesra pengunjung maksudnya memudahkan pengunjung. Jalan sehala. Apa maksud jalan sehala? Satu. One way. One way. Satu hala saja. Itulah jalan masuk. Nak keluar jalan lain pula. Itu maksud dia. Jalan lebar. Apa maksud lebar? Lebar tu panjang Bukan. Lebar tu maksudnya luas. Jalan tu jadi besar lah. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita tengok
Isi yang kedua. Selain itu, pasar malam yang selamat juga hendaklah mempunyai laluan keluar masuk supaya pasar malam menjadi tidak sesak. Pasar malam juga mestilah mesra pengunjung dengan adanya jalan sehala dan jalan lebar. Okey. Bila jalan tu jalan sehala, dia akan jadi lebar. Sebab apa? Bukan semua orang nak masuk. Sebab ada orang yang masuk, ada yang keluar. Jadi dia akan jadi lengang sikit lah. Jalan tu akan jadi lebih selesa lah. Sebab dia lebar, jadi lebar. Rasa macam besar je jalan ni. Sebab orang tak ramai. Cikgu, Ya. isi nombor 1 macam mana tulis saya? Saya tadi sedang tulis itu. Tak apa. Tak apa. Nanti kita tengok lagi. Jangan risau. Okay. Jangan risau. Ada lagi. Okey, seterusnya kita pergi ke isi yang ketiga. Kaunter khidmat awam. Apa maksud kaunter khidmat awam? Siapa tahu? Kaunter khidmat awam. Macam yang lain yang lain Ya, Shanice. Apa? Tak dengar Shanice. Cikgu itu salah. Tak dengar lah. Tak jelas. Ha? Tandas. Oh, nak pergi tandas. Pergi. Okey. Baik, apa maksud kaunter khidmat awam? Siapa tahu? Macam servis lain Kaunter khidmat awam ni macam kalau kamu pergi shopping mall ataupun pasar raya besar, dia ada kaunter pertanyaan tu. Ataupun kaunter untuk buat aduan tu. Kalau contoh barang kamu hilang ke apa ke, kamu pergi dekat kaunter tu bagi tahu. Pernah tengok tak? Pernah tak jumpa dekat pasar raya besar? Tak ada. Tak ada? Tak pernah jumpa? Saya tahu lah yang kaunter yang beli cawan Colgate tu pergi ambil price dia, saya tahu lah. Dia ada kaunter khidmat awam. Kalau dekat Maidin pun ada. Kalau kamu perasan Maidin Tampin, Pulau Sebang. Maidin Pulau Sebang tu ada kaunter dia. Kena pergi buat aduan kat situ lah. Contoh kamu punya barang hilang ke ataupun apa-apa terjadi yang dekat dalam pasar raya tu, kamu boleh maklumkan. Tapi dekat pasar malam biasanya tak ada. Tapi kalau pasar malam di Kuala Lumpur ada. Sebab lost and found lah. Ya, sebab kalau macam dekat pasar malam Kuala Lumpur, mereka pasar malam yang besar, lepas tu banyak kes jenayah tau. Banyak kes ragut. Kriminal Yes. Banyak kes jenayah, contoh mencuri lah, merompak lah, meragut lah, macam-macam. Jadi dia kena sediakan lah. Biasanya ada polis lah yang jaga dekat situ, biasanya lah. Jadi kalau apa-apa terjadi, pengunjung boleh buat aduan dekat situ. Dan laporkan kesalahan apa yang berlaku kat situ, okey. Jadi kita boleh tengok. Akhir sekali, pasar malam yang selamat juga haruslah mempunyai khidmat kaunter khidmat awam. Okey, kaunter ini merupakan tempat untuk pengunjung membuat aduan dan melaporkan kesalahan yang berlaku di pasar malam. Okey. Dah habis tulis ni, boleh Kak? Boleh tak kamu terus tulis sekian terima kasih? Tak boleh. Macam tergantung kan. Macam belum macam apa tiba-tiba sekian terima kasih. Jadi kita buatlah penutup sikit. Buat penutup sikit. Okey, penutup dia. Okay. Macam cakap hope to hear from you soon lah. Ya, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Jadi boleh kata, Air kata itulah pengalaman saya pergi ke pasar malam yang selamat. Semoga kita bertemu lagi dalam utusan surat yang akan datang. Ni contoh lah. Semoga apa? Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita bertemu lagi dalam utusan surat yang akan datang. Kita bertemu lagi. Apa Shanice tak dengar? Ni cikgu lag ke kamu yang lag ni? Cikgu rasa macam ramai yang lag. Cikgu, saya dengar cikgu clear. Lag lah. Kamu dengar suara cikgu okey ke tak okey? Ke lag? Clear. Cikgu, saya lag meh? Lim Zhang, suara cikgu dapat dengar dengan jelas Boleh? Cikgu, saya lag tak? Kamu kurang lag. Cikgu rasa Shanice lag. Shanice macam sangkut-sangkut. Cikgu rasa cikgu ingat cikgu yang problem. Okey, baik. Jadi kamu kena buat dalam buku karangan Ini buat dalam buku karangan. Contoh dia macam ni lah. Ni cikgu dah bagi contoh. Ada dalam slide ni. Nanti kamu boleh salin balik. Okey.
Jangan risau, kamu boleh salin balik. Siapa yang nak screenshot sekarang boleh screenshot. Okay, supaya kamu tak susah nak buat kerja ni. Yang ni di Google Classroom Ya, cikgu akan letak dekat Google Classroom. Jangan risau, siapa yang tak sempat screenshot ke, screenshot tak cantik ke, tengok nanti dekat Google Classroom. Cikgu share slide ni. Okay, dah ha? Harap kita bertemu lagi. Bye. Kenapa Janice? Nak keluar dah ke? Cikgu dah ada. Ini karangan boleh. Oh. Okay, boleh tak tulis dalam karangan tulis by, BYE. Boleh tak? Cikgu nak tanya. Tak boleh. Okay. Kalau dalam penulisan jangan tulis by. By tu kita guna semasa bercakap biasa, okey lah. Tapi kalau dalam surat ataupun dalam karangan jangan tulis by. Salah Ini ingatan lah. Manalah tahu kok kamu kata cikgu boleh lah tulis by. Tak boleh. Dalam penulisan itu tak boleh. English boleh lah. Ya, English boleh lah. Okay. Baik, ini dia punya yang tadi tu, tulis tajuk jenis karangan ni tulis dekat depan dekat indeks. Kalau nak tulis dekat dalam muka surat karangan tu pun boleh juga. Sekurang-kurang kamu tahu karangan ni karangan apa, tajuk apa. Ni nama tadi, nama pengirim tu iaitu Islah. Alamat dia, kemudian hari tarikh. Okey, tarikh ni, tarikh. Selang satu baris, tarikh. Lepas tu selang satu baris, kita mulakan dengan menemui sahabatku Atoy, koma yang berada di Sarawak. Selang satu baris, saudara. Koma. Lepas tu baris yang seterusnya. Okey, ini kena ingat jangan salah. Okey, seterusnya. Saudara. Yang ni ada dalam buku teks tadi. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke pasar malam yang selamat. Ni yang selamat ni tak ada tadi dalam buku teks. Jadi kita tambah. Okey, selepas tu kita sambung dengan perenggan yang seterusnya. Ingat, jarak. Okey, jarak Kamu kata apa? Jarak 2 jari. Kena jarak masuk ke dalam sikit. Ikut seperti mana tujuan tu lah. Sebab tujuan tu dia dah jarak. Jadi yang ni isi yang pertama. Pasar malam yang selamat mestilah mempunyai susunan gerai yang tersusun dan kemas. Ini yang isi nombor 1 tadi tu. Dalam isi nombor 1 ni ada 4 ayat. Ini ayat yang pertama. Lepas tu ayat yang kedua. Pasar malam mestilah disusun mengikut kategori. Ayat yang ketiga. Susunan gerai yang mengikut kategori memudahkan pembeli. Susunan gerai ini menjadikan pasar malam tersebut mesra pengguna. Ingat lagi tak tadi cikgu cakap mesra pengguna tu apa maksud? Bagi orang happy Bagi orang happy. Lagi? Apa maksud mesra pengguna? Orang boleh lah. Okey, kata kunci mesra pengguna ni yang kamu kena faham sangat-sangat ialah mesra pengguna bermaksud memudahkan pengguna. Faham tak? Faham apa maksud mesra pengguna? Bahasa Melayu mesra pengguna. Kalau bahasa Inggeris ada dia punya istilah tu. Cikgu lupa lah. Cikgu tak ingat. Kalau kita beli telefon lah. Contoh telefon dia ada telefon yang mesra pengguna dan ada telefon yang tak mesra pengguna. Okey, ada telefon yang sangat susah nak guna, ada telefon yang senang nak guna. Okey, boleh faham tak? Macam orang yang selalu guna iPhone, dia rasa senang guna iPhone. Kalau orang yang biasa pakai Android, dia rasa senang pakai Android. Boleh faham? Jadi kalau orang yang guna iPhone, dia biasa guna iPhone, dia akan kata iPhone tu mesra pengguna lah. Senang bagi dia. Tapi kalau orang yang biasa guna Android, dia akan kata Android tu susah. Dan Android tu susah. Kalau dia biasa guna Android, dia akan kata Android tu senang. Tapi dia akan kata iPhone tu susah. Biasanya macam tu lah. Jadi kena faham maksud mesra pengguna ni. Dia memudahkan pengguna. Mudahkan. Dia tak menyusahkan. Boleh faham apa maksud mesra pengguna? Boleh. Jadi bila orang kata mesra pengguna, kena faham maksudnya memudahkan.
pengguna. Okey, seterusnya kita... Saya masuk ini tulis boleh ya? Ya, apa Shanice tak dengar? Saya ini tulis boleh kak? Saya Macam ini tulis boleh kak? tak jelas lah gambar tu, tak nampak. Kawan-kawan lain nampak? Tak. Tak nampak. Nampak. Sina. Sekejap cikgu check tengok. Tunjuk lagi sekali Shanice. Cikgu dah pin kamu punya kamera. Tak berapa jelas ah. Ingat nanti kamu hantar hasil kerja kamu dekat dalam Google Classroom tau. Kamu upload dekat dalam Google Classroom, faham? Dan pastikan ambil gambar buku kamu tu ambil dengan jelas lah. Jangan ambil tulisan tak jelas. Macam mana cikgu nak tengok? Boleh faham? Ambil gambar betul-betul. Ataupun kamu pakai, pernah guna tak apa ni, apps. Ada satu apps untuk ambil gambar tulisan. Nama apps tu ialah... Dia Sekejap. punya logo CS lah. Ya betul. Cam Scanner. CS. Ni yang ni. Sekejap cikgu tunjuk bagi besar sikit. Macam mana nak bagi besar? Ni CS. Nampak tu CS. Nampak? Cam Scanner. Boleh nampak? Kamu cari dekat Google Play Store ke, kalau siapa yang pakai Android, yang pakai apa ni iPhone, boleh cari dekat Apple Store. Nama apps tu ialah Cam Scanner. Cikgu tulis dekat income message kamu boleh tengok. Nama dia Cam Scanner. Okay, Cam Scanner ni satu apps. Bila kamu ambil gambar dokumen ataupun gambar tulisan, dia akan zoom ataupun fokus lebih lah dekat tulisan tu. Jadi tulisan tu jadi lebih jelas. Kalau kamu ambil gambar pakai kamera biasa tanpa ada apps, nanti tulisan tu kadang tak nampak. Boleh Cuba cari satu apps tu, nama dia Cam Scanner. Dah tengok dekat income message? Cikgu, Ya. saya nak pergi charge laptop, boleh tak? Boleh. Nanti apa-apa tengok dekat dalam Google Classroom. Faham? Faham cikgu. Terima kasih cikgu Izwan. Okey, baik. Baik, seterusnya. Kita tengok lagi perenggan yang seterusnya. Selain itu pasal malam lah. Tulis macam biasalah. Tulis macam biasa. Okey. Sampailah perenggan yang seterusnya tu. Akhir sekali. Ni isi yang terakhir. Isi yang ketiga. Okey. Pasal malam yang selamat juga haruslah mempunyai khidmat kaunter awam. Yang ni perenggan isi yang terakhir. Sampailah ke perenggan yang seterusnya. Iaitu perenggan terakhir. Akhir kata. Itulah pengalaman saya pergi ke pasar malam tu. Sampailah sekian terima kasih. Sekian terima kasih tu selang satu baris. Ini cara tulis dia. Boleh? Boleh faham? Boleh Boleh. Okey. Lepas tu dah habis sekian terima kasih. Nokta. Selang satu baris lagi. Dekat sebelah kanan hujung tu tulis sahabatmu, koma. Lepas tu tanda tangan islah. Yang islah ni kamu tanda tangan guna tulisan berangkai. Tahu apa itu tulisan berangkai? Ingat lagi tulisan berangkai? Tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey, tulisan berangkai ni tulisan yang sambung-sambung. Tahu tulisan sambung-sambung? Macam sign. Yang kamu sign nama kamu. Pernah buat? Ke tak pernah buat? Tak pernah? Kita dah belajar tau tulisan berangkai masa kita tahun 3 dulu. Masa kamu tahun 3. Ingat? Ke dah lupa? Cikgu dah ajar kamu. Pernah? Pernah kan? Cikgu pernah ajar kan tulisan berangkai. Masih ingat tak? Tulisan berangkai. Contoh kalau dalam komputer pun ada juga tulisan berangkai. Nama dia apa Okey, sekejap Cikgu tunjuk. Okey, contoh macam tulisan yang ni
Kita boleh tukar dia jadi tulisan berangkai. Kita cari dekat ni. Yang ni bukan tulisan berangkai. Dia sama ada ni contoh ni tulisan berangkai ni. Apa nama tulisan ni? Candy Shop Black Personal Use. Wah, tengok tu tulisan dia sambung-sambung. Boleh nampak? Ke tak nampak? Cikgu tunjuk ni. Ni contoh tulisan berangkai. Boleh nampak? Boleh. Ataupun boleh pakai tulisan kali ni kalau pakai komputer lah. Ni Lucida Handwriting ni. Nampak tulisan dia sambung-sambung. Ataupun Lucida Calligraphy. Yang ni dia tak sambung sangat. Kalau tadi sambung lagi ya. Ini contoh-contoh tulisan berangkai. Ni. Tengok ni. Nampak tu. Dia sambung. Boleh nampak? Ini contoh tulisan berangkai. Tapi kalau kamu tulis macam biasalah, sambung. Kamu tak pernah buat sign dekat kamu punya ni. Cikgu rasa semua orang pernah tulis nama, buat tulisan berangkai. Pernah kan? Pernah ke tak pernah? Tak pernah? Pernah. Pernah, mesti pernah punya. Sebab cikgu dah ajar dulu masa tahun 3. Okey, cikgu dah ajar masa tahun 3. Okey, kita tengok Dah habis kamu tulis karangan tu. Okey. Cikgu harap kamu ambil gambar dan letak dekat dalam Google Classroom. Kalau tak boleh masukkan dekat Google Classroom, hantar dekat WhatsApp cikgu. Tapi sebaik-baiknya kamu upload dekat dalam Google Classroom dahulu lah. Itu yang lebih baik lah. Tapi kalau tak boleh juga, baru hantar dekat WhatsApp cikgu lah. Kalau hantar dekat WhatsApp cikgu, cikgu kena buat kerja kamu lah. Tahu apa kerja kamu? Cikgu kena upload masuk ke dalam Google Classroom kamu. Kamu bagi kerja kat cikgu. Cikgu bagi kerja kat kamu, kamu bagi kerja kat cikgu. Kan? Sebab tu kalau boleh jangan tukar password dekat dalam Google Classroom tu. Sebab kalau kamu hantar dekat cikgu, cikgu kena login kamu punya Google Classroom. Dan cikgu nak upload barang ataupun hasil kerja kamu tu ke dalam Google Classroom kamu. Sebab semua bukti mesti ada dalam Google Classroom. Kalau dekat WhatsApp, kalau kamu bagi dekat WhatsApp cikgu, cikgu tengok kat WhatsApp. Manalah tahu nanti handphone cikgu memori dah penuh. Cikgu delete. Faham tak? Pernah tak jadi dekat kamu? Tahu Nam? Saya punya Samsung itu tab lama. Asyik macam ni. Kan kalau memori handphone sudah penuh kan, gambar banyak sangat, betul tak? Betul. Kamu kena delete, betul tak? Betul. Kalau cikgu tengok, ni tak ada kaitan dengan cikgu ni, bukan gambar muka cikgu, bukan gambar anak cikgu. Ni gambar murid ni. Yang ni tak ada apa kot. Cikgu pun delete. Rupanya itu kerja yang kamu bagi. Jadi sebab tu cikgu kata, kalau boleh hantar dekat Google Classroom, itu lagi baik lah. Tapi kalau tak boleh, bagi tahu tak boleh, hantar dekat WhatsApp cikgu. Nanti cikgu upload dalam Google Classroom kamu. Tapi pastikan kamu tak tukar kamu punya password lah. Kalau kamu tukar, cikgu tak dapat tolong lah. Faham tak? Melainkan cikgu reset semula kamu punya password. Dah nanti menyusahkan kamu pula nak kena login, tak tahu password baru dan sebagainya. Susah. Macam cikgu punya kelas, satu kelas saja yang ada masalah ni. Bukan ada masalah lah. Dia tukar password. Dan cikgu minta dia punya password, dia tak bagi. Cikgu pun tak tahu apa yang dia secret sangat. Ingat ID untuk Google Classroom ni, ID Delima ni, kamu guna untuk belajar saja tau. Faham apa maksud untuk belajar? Cikgu, saya sudah balik. Ya, cikgu tahu. Okey. Faham apa maksud ID ni? Kamu guna untuk belajar sahaja. Kamu faham ke tak faham ni? Faham. Jangan guna untuk game lah. Yes. Jangan guna selain daripada yang belajar lah. Sebab ID ni kamu akan guna sampai sekolah menengah. Boleh faham tak? Jadi ID ni guna untuk belajar je. Untuk simpan benda-benda belajar. Jangan simpan benda-benda personal. Tahu apa maksud benda personal? Faham apa maksud benda personal?
Faham ke tak faham ni? Tahu. Jangan simpan gambar-gambar kamu tak pakai baju ke apa ke. Jangan. Pan. Soalnya. Faham tak apa maksud cikgu? Aisyah? ID yang kamu ada sekarang ni, ID delima ni, ID ni guna untuk belajar saja, untuk kerja-kerja di sekolah saja. Dia ID ni dia punya data dia unlimited tau. Faham apa maksud data dia unlimited? Apa saja berkaitan dengan pelajaran, kamu nak simpanlah dekat Google Drive tu. Tak ada masalah. Dia takkan penuh ya. Dia takkan ada limit. Sebab dia unlimited. Tetapi janganlah simpan benda-benda personal. Simpan benda-benda yang... Faham kan? Bahaya. Aku tak tahu macam nak simpan. Aduh. Okay. Jadi jangan guna selain daripada tu. Contoh kamu main game. Kamu rekod video dia main game. Kamu simpan dekat dalam ni. Tak boleh. Elakkan. Boleh faham ID ni hanya untuk belajar. Jadi tak perlu nak simpan benda-benda yang tak perlu lah ni. Jadi kalau kamu tak upload ke dalam Google Classroom, tak pandai dan sebagainya atau tak tahu ke, tak boleh ke, boleh hantar dekat WhatsApp. Tapi syarat dia jangan tukar password lah dekat Google Classroom. Sebab cikgu akan masuk ke situ dan cikgu akan upload kamu punya kerja tu. Okay, kalau boleh masuk dalam Google Classroom dulu. Jelas Jelas Okey, kalau jelas, itu saja yang kita belajar hari ini. Jadi rumusan dia, apa yang kita belajar hari ini Menulis karangan surat. Menulis karangan? Tidak rasmi. Okey, bagus. Menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format yang betul. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua orang dapat siapkan tugasan ni, okey. Terutamanya yang tak hantar-hantar lagi tugasan sebelum-sebelum ni, tolong cek balik Google Classroom. Okey, cek balik Google Classroom. Sebab dekat Google Classroom tu, cikgu dah letak dah semua tugasan yang kamu perlu buat. Terutamanya bahasa Melayu ni lah, sangat penting. Dan juga PJ. PJ pun ada juga yang masih belum hantar video dan sebagainya. Jadi cikgu harap tahun 6 tolong bagi kerjasama sebab kamu tak ada UPSR tau tahun ni. Jadi bila tak ada UPSR, semua dokumentasi kamu punya pelaporan, evidence kamu semua mesti kena ada. Kalau tak ada, dia akan menyusahkan kamu kemudian hari. Cikgu tak dapat nak tolong kalau tak ada bukti kata kamu buat kerja. Jadi macam mana nak bagi markah dan sebagainya? Okay, jadi cikgu harap sangat tolonglah bagi kerjasama. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu. Boleh Boleh tahun 6? Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi hari. Terima kasih. Hari apa? Terima kasih juga. Hari Rabu. Okey, hari Rabu, PJ. Okey, bye. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Rizwan. Okey, bye. Jumpa lagi. Okey, sama-sama. Jumpa lagi.